Selamat pagi dan selamat kembali ke dalam program Leveraging AI for Business Excellence anjuran Mara Negeri Sabah. Okey, pada hari ini kita nak fokus kepada Facebook dan Instagram, also TikTok Ads. Jadi berikut adalah langkah-langkah yang anda perlu ikut bagi menjalankan pengiklanan berbayar seperti Facebook dan juga IG Ads. Okey. Pada teknik ini saya akan memberikan kepada anda dua kaedah ya. Berapa kaedah? Dua kaedah. Buat ramai-ramai berapa kaedah? Dua kaedah. Okey, tolong jap bro. Okey, so kita ada dua method untuk you buat ads. Now listen carefully. Bila you nak buat ads, dia ada dua benda. Satu kita panggil sebagai publishing. Sorry. Benda ni. Satu, you boleh gunakan existing post. Satu lagi you boleh pakai sebagai dark post. Jelas ke? So, existing post ni bermaksud you buat posting, dan posting ni fokus dia memang untuk hard selling lah. And this punya posting you akan jadikan dia sebagai ads. Jelas ke? Meaning you buat dia punya posting dekat page, and then you turn the posting to become the ads. Okay. Satu lagi nak post ni, kita buat gunakan ads manager. Meaning you akan buat dia dekat dalam ads manager lah. Okay. So dia ada kelebihan. Istilah. Meaning dengar baik-baik. Tu Encik Roland kita yang kacak tu, yang buat macam tak bersalah tu. Tengok dia plain innocent je. Dia macam tak ada apa-apa macam ada tahu, ada tahu. Okay, now listen carefully. Guys, dengar ni. Okay, pandang sini semua. Fokus ni. Mana boleh diskaun? Tak boleh lah. Semua orang kena bayar belanja macam tu je. Okay, dengar ni, guys. Dia ada lebih, dia ada kurang dia. Kalau contoh kata you gunakan existing post, you boleh masukkan multiple image. Berapa? Multiple image ataupun video. Jelas tak? Tapi kalau you guna yang ads manager ni, you cuma either boleh satu gambar or picture ataupun one video. That's it. Kalau contoh you jual banyak produk, ataupun kalau contoh you nak tunjuk you punya kedai makan you kan besar betul, and then you pun ada banyak multiple of menu betul. So macam mana you nak tunjuk kalau semua kat dalam satu gambar je, betul tak? So dia ada lebih, dia ada kurang lah. Okay, dia ada apa? Dia ada lebih, dia ada kurang. So in this punya class session, saya akan choose to go for this one lah, because I rasa yang this one is more practical untuk you. Faham ke? Okay, yang ketiga pula, yang tak best yang kat sini, tak apa dia. Siapa nak tahu? Sekejap. Dia apa? Oh, saya fikir tadi kau panggil saya macam ni. Okay, dia macam ni. Satu lagi yang tak best yang kalau you gunakan yang dark post ni, dia ada kelebihan dia, tapi cuma kelebihan dia tu tak apa-apa nak lebih. Jelas tak? Maksud saya kat sini adalah, since dia nama dia adalah dark post, you punya iklan tu dia akan hidden. Dia akan apa? Hidden. Kita akan nampak iklan tu dekat you punya page until you publishkan that particular ads. By default dia tak akan keluar dekat you punya page, dan you pun tak akan nampak. You punya competitor, kalau dia pergi dekat you punya page pun dia tak akan jumpa. So dia ada reason behind. Reason dia adalah, contoh kata you run ads, dan ads tu sukses, dapat leads banyak gila, orang komen PM, orang tinggalkan phone number, orang suruh contact dan sebagainya.
if let's say you punya kompetitor nampak, dia cedok semua all the data. Jelas tak maksud I? Itulah kelebihan dia. Tapi kelebihan dia tak berapa nak lebih lah. Sebab since dia hidden, macam mana you nak monitor? Siapa yang komen, siapa yang ni, siapa yang tu, betul tak? Jelas tak? Okay. Yang tak faham tolong angkat tangan. Okay. Yang bawa faham? Okay, bagus. Pagi ni fresh. Mesti tidur awal masing-masing kan? Mesti malam tadi tidur kan sebab tak pergi keluar makan seafood kan? Sebab ada orang kata nak bawa pergi makan seafood, tak ada. Okay, now apa yang kita nak buat? Listen first guys. Buka anda punya Facebook page. Ataupun tak payah buka Facebook page lah. Okay. Daripada anda punya account depan ni, anda akan lihat dia akan ada titik 9 yang kat sebelah kanan atas tu. Nampak kan? Yang ni. So, daripada sini nanti apa yang you buat is, sekejap. Daripada bahagian sini apa yang you akan buat adalah you akan lihat dia ada titik 9 tu, and you simply klik dekat situ. Okey, kemudian dia akan paparkan fungsi-fungsi yang lain. Daripada bahagian tu pula apa yang anda buat, anda akan lihat dia akan ada satu fungsi yang kita panggil sebagai add. Nampak yang ni kan? Okey, so you boleh simply klik pada add. Now dia akan open you punya Ads Manager. So since dia dah open you punya Ads Manager, dia akan keluarkan campaign. Seandainya dekat atas ni dia ada cakap account info needed, this one you either boleh buat sekarang or you boleh buat later lah. Yeah, tak ada masalah. So if let's say you choose to do now, you just klik pada click to account overview. Nanti dia akan beritahu apa yang masalah dia. Cuma masalahnya kat sini dia minta kita add payment method. Add payment method ni meaning is dia minta kita masukkan you punya banking information so that dia boleh buat auto deduction from you punya account bank. If you choose to give, you boleh. If you choose not, it's okay. Tak ada masalah. Yeah. Right, tapi at this standing point, I tak advise you untuk provide lah information. Sebab kalau you memang betul-betul consistently buka Ads Manager dan tepuk yang paling gemuruh untuk Tuan Najah. Kalau you consistently buka Ads Manager on daily basis, kemudian you memang aware yang you jalankan pengiklanan, okay. Tapi kalau you jarang buka, kemudian you pun tak sedar yang you jalankan iklan, kemungkinan besar you terlupa iklan tu sedang aktif, and you terlupa off kan. Dan selagi iklan tu berjalan, selagi tu dah dia akan tolak you punya duit. Exactly. So you choose whatever yang you rasa okay, but saya nasihatkan tak perlulah, ya. So dekat sini tak apa, kita patah balik saja. You boleh tekan button back. So dia akan cakap add payment method, you boleh abaikan atau close. Now kita dah masuk dekat dalam Ads Manager. Kemungkinan anda punya paparan tak sama macam saya, betul tak? Okey, berapa ramai yang paparan dia tak sama macam saya? Okey, tak kira lah rupa dia lebih kurang ke, sama ke tak sama ke, lain ke. Tetapi yang paling penting dekat sini, you need to focus dekat pada bahagian sebelah kiri ada tak button create hijau ni. Button biru sebelah kanan. Button biru sebelah kanan. Create new, oh ni. Oh. Oh. Okey, alright. So bahagian ni saya perasan ada yang lain-lain display dia, betul? Okey, lain-lain display ni bukan sebab you punya laptop version ataupun sebab laptop model ataupun you punya ni. No. The differences between apa yang kita nampak sekarang ni adalah Facebook, dia punya interface akan updated bila you kerap gunakan dia. Kalau you buka jarang-jarang ataupun first time, you akan dapat default ataupun lama punya layout. Faham So untuk part ni jangan risau. You akan nampak pada bahagian bawah ni. Scroll bawah sikit. Cuba refresh. Nanti dia akan keluar link biru. So you go to Ads Manager. Tak ada juga. Yang ni bukan Ads Manager. Ni tadi buka dekat mana? Yes, now dia dah keluar kan? Betul tak?
Ni you refresh, kejap lagi dia keluar kat bawah ni. Go to Asset Manager. Tu, nampak kan? Klik there. Okay, siapa lagi yang display dia tak sama macam saya? Angkat tangan. Kenapa tak buka? Oh. Buka you punya, mana you punya? Tu je Ni. kan? Buka you punya Facebook. Yang ni baru nak buka Facebook ke? Tak apa, saya tulis dia dulu. Okay, login ke Facebook anda masing-masing. Okay, nasib baik check. Kalau tak check ni, keadaan kita pun betul. Monitor dah. Yes. Okay, ini betul. Betul. Barolan kita betul. Dia boleh buat delay ke tadi? Okay, betul. Yang ni baru on. Okay, tak apa, ambil masa dulu. Yang akak ni tadi, apa nama akak Patricia? Macam mana? Dah boleh tak? Perlu? Ini betul lah. Sebelum meta kan. Bukan meta. Kita go to Asset Manager. Tekan ni. Nanti pergi dekat app. Ya. Dia tak mau pergi. Dia ada FB lain tak? Set ini FB lain. Attach. Buat aku. Dia finance. Tak adalah, nanti dia terus bank in kan tu. Apa dia posting? Okay guys, tolong tengok dekat depan sekarang. So macam mana dengan apa ni, abang kita, Jimmy? Sama juga. This one mungkin you punya account ada issue lebih segini pun. Dia tak boleh sikit. Tak, I mean you ada email lain tak? FB yang guna email lain. Tak ada. Email saya ni. Email yang lain. Dia ada tak Gmail lain ke? Yang betulkan sama. You kena gunakan account lain. Sebab password dia. Buatkan password dulu. Ni apa ni? Dia depan. Okay guys. Yuhu. Okay, so kita nak sambung, boleh ke? So daripada bahagian ni apa yang anda akan lihat, kita akan ada Asset Manager. Kemungkinan paparan anda sedikit beza, tetapi tak apa, kita dekat tempat yang sama. Ya. Patricia macam mana? Buat sekarang dekat mana? Dekat. Dia sebenarnya je di meta. Boleh dah screen eh? District Serius lah?
Letakkan dah. 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 Adalah gede lagi. Dia kata, oh dia kata kat sini Umar ni tak boleh bagi chat. Jangan, nanti dia gede. Lepas tu kena dengan dia. Itu siap dulu lah kan. Apa dia nak ni? Dia nak you verify je. Dia kata you macam malu asing je. Follow je dia punya ni. Apa dia minta bagi je. Kalau dia minta you punya account bank bagi je. Okay guys. Guys, fokus. Siapa yang saya percaya semua dah sama kan layout, betul? So pada bahagian ni you akan lihat dia akan ada button create, betul? Betul tak? Betul. Okay, so please klik pada button create now. Nanti you akan nampak dia akan keluarkan all the campaign yang kita dah discuss semalam, betul? Betul? Okay, so now apa yang nak explain kat sini adalah you all semua need to remember everything yang semalam I dah explain. Awareness ada fungsi dia, traffic ada fungsi dia, engagement ada fungsi dia, leads ada fungsi, sales ada fungsi dia. Basically you boleh nampak dekat situ dia ada dia punya explanation. See, sales adalah people who are most likely to purchase your product or service. Okay, if let's say you interested untuk dapatkan sales yang sangat-sangat betul-betul gila, you need to using a website. Sebab dekat dalam Facebook, dia ada sediakan satu features yang kita panggil sebagai pixel. Dia walaupun dia faham lah pixel ni. Pixel ni meaning is dia boleh tracking you punya behavior, you punya purchase, you punya activity. Dia tahu ke mana you pergi. Daripada sini you pergi masuk ke TikTok ke, daripada sini you pergi ke mana? Ke Shopee ke. And then dia boleh track you juga sampai ke bank. So pixel ni meaning is dia monitoring you punya activity. Dia tahu apa yang you buat. If let's say you ada add to cart, dia pun tahu you ada add to cart. Jadi bila you gunakan pixel, dia memang sangat perform lah. That one you mungkin boleh sediakan dorang package untuk website lah. Sebab kalau you gunakan website, dia punya conversion rate tu lagi tinggi. But dia highly technical. Tapi kalau nak buat boleh lah. But untuk sesi kali ni kita just go basic punya campaign. Yang pertama kita akan buat campaign awareness. And kedua kita akan buat campaign jenis traffic. Traffic ni meaning pergi ke WhatsApp lah. This one is very basic ni campaign. Jelas Jelas. Nak basic, nak senang ke nak susah? Senang. Nak susah dan simple. Susah dan simple? Ya. Susah tapi simple. Susah tapi simple? Ya. Wow. AI kan? Dia macam mana tahu? Dia macam ya. Bukan you je pelik. I dengar ni lagi pelik. Tak, dia macam mana tahu? Tak, dia dengarlah dulu I cakap. Dia is like macam you nak hilang 50 pound ataupun 50 kg tapi tak nak pergi exercise. Nampak? Dia tak nak struggle, dia tak nak susah. Aku kadang fikir, macam mana puasa lah. Ya, kos di rumah je lah online. Okay, now kita buat campaign awareness. Guys, gelak-gelak juga. Now serious, kita akan pilih campaign awareness. Once you dah pilih campaign awareness, you akan lihat pada bahagian bawah dia ada button continue, betul? So, you boleh simply klik pada continue. Okay, awareness ni adalah satu campaign di mana bukan untuk mendapatkan jualan, tetapi untuk mendapatkan perhatian. Kita nak reach to the maximum numbers of people. The more people nampak you punya iklan, the better you punya performance untuk iklan yang lain will be. Faham ke? Okay, this technique kita panggil sebagai seeding. Dan I guarantee takkan ada orang ajar you kat luar benda ni, because dorang ramai salah faham. Bila you nak buat ads, one thing you kena faham, you need to go for seeding. You need to go for what? Seeding. Seeding ni bermaksud you akan gunakan campaign yang murah seperti Reach. Daripada campaign yang murah ni nanti kita nak dapatkan interaction, kita nak dapatkan klik, kita nak dapatkan view, kita nak dapatkan people visit ke you punya page dan sebagainya. The reason behind is bila you baru nak buat ads, Facebook itself tak ada data dan tak tahu siapa you punya audience yang sesuai.
Data yang dia ada pun data accurate. So how you supposed to expect dia dapatkan result for you? Betul tak? So you need to provide dia sedikit data. So in order for you to accomplish benda yang saya cakap tadi, you kena buat iklan yang kita panggil sebagai seeding. Dia punya purpose bukanlah untuk dapatkan jualan, tetapi untuk dapatkan data. Data maksudnya adalah apa? Data maksudnya bukanlah database. Data tu bermaksud, you pernah tak nampak iklan, you klik, you tengok, you baca, you save, you pergi ke page tu, you tengok, you scroll, you PM dan sebagainya. Pernah tak you buat this kind of interaction? Siapa pernah buat? Siapa pernah buat? Okay, the reason behind kenapa you buat? Because there is something yang dia offer menarik perhatian you. Betul tak? Dalam prospek, dengar ni guys, dalam prospek punya temperature, okay, post temp kita panggil, dia ada tiga stages: cold, warm dan juga hot. You categorizekan diri you kat mana? Warm. Ha? Kalau you sampai PM, kalau you sampai tu, you consider sebagai warm ataupun hot. Nampak tak? Kalau you tak berminat, you cold saja. Betul? So the reason behind kenapa you pergi, because ada benda yang dia tawarkan menarik perhatian you. Setuju? So that's the reason behind. Jadi bila you dah dapat tu, berlakulah interaction. So Facebook dia akan record siapa yang visit, siapa yang klik, siapa yang baca, siapa yang ni semua. So bila you dah ada data ni, katakanlah iklan you ni berjalan dalam tempoh 30 hari. On daily basis, iklan you dilihat oleh 1,000 orang. Berapa ribu? Audience. Betul tak? If let's say 30 hari ada berapa? 300,000, betul tak? Out of 300,000 ni, kita assume 10% saja yang betul berminat. Betul? Kita dah dapatkan this hot yang sebanyak 10% ni saja. Nampak tak? So the next time, barulah bila you nak iklankan ataupun you nak buat campaign yang kedua, which is hard selling, ataupun you nak buat sales punya campaign. Sebagai contoh, you gunakan campaign traffic. Okay, from this punya past iklan, then Facebook barulah get the idea siapa yang dia nak cari. Nampak tak? Faham tak? If let's say you pandai buat CALA, will be much better. Okay, CALA adalah apa? Custom audience dan juga lookalike audience. Custom audience meaning is, you boleh cakap kat Facebook, kau pergi cari balik dalam tempoh 30 hari ni, siapa yang ada Usha aku punya page, siapa yang ada like, siapa yang ada komen, siapa yang ada. Sebab Facebook dah ada features custom audience. You boleh target specifically based on behavior. Daripada behavior yang you dapat tu, katakanlah kat sini ada dalam 1,000 orang. Berapa ribu orang? Ramai ke sikit? Ramai. Tambi sikit tau. Tak cukup. Jadi apa you buat? You akan buat LA, average. Meaning is you akan cari, you cakap kat Facebook, kau pergi cari 1,000 orang ni, kau find out one thing in common tentang orang ni, kau leverage ataupun gandakan orang ni kepada 1 juta. Baru tinggi. So Facebook dah tahu dah behavior demographic macam mana user yang sesuai untuk you punya ads dan juga you punya campaign. Then dia akan cari orang yang most likely to convert. Nampak tak? That's explain kenapa after you nampak Azizan Osman punya iklan, you nampak Najia Sadok, and then you nampak Fadi Ghazali. Jelas tak? Dia dah. Okay. Belajar tak ni? Ke tidur ni? Sejuk? Tutup aircon dah? Jangan panas. Okay, so pada bahagian ni apa yang kita perlu buat? You akan lihat kita ada berapa folder kat sebelah kiri ni. Kita ada berapa folder? 3. Kita ada berapa folder guys? So always remember, whenever you nak buat campaign, you akan ada 3 folder. 1, 2 dan 3.
Okay, first adalah campaign, add set dan ini adalah add. Remember, this one adalah folder apa? Campaign. Sebut ramai-ramai. Campaign. Awareness. Campaign. New awareness campaign. Masih lagi roh kami tidur. Nak keras ke tak ni? Ah. Semua macam Pasti. last day. Alasan. So now remember, whenever you nak buat ads, you akan ada dalam 3 campaign. 1, 2 dan 3. Nak tahu you punya folder yang mana, tengok je hujung ni. Campaign, asset dan juga Add. add. Dah, that's simple. Boleh? Tolong make short. Okay guys, tolong dengar baik-baik. Apa yang nak you all buat, you triple click. Berapa klik? Triple click dekat new campaign tu. Dia tak nak Okay, kalau dia tak nak, apa you buat? You klik pada action menu. You akan lihat kat situ dia ada rename. Ada tak? Tak ada juga rename. Dapat. Dapat? Ini saya punya internet lah ni. Okay, dapat tak? Tak dapat. Siapa yang dapat angkat tangan? Okay, so apa yang you buat is you kena namakan nama campaign tu. So the first nama yang you kena letak kat situ Reach. I tak boleh nak tunjuk sebab I tak boleh nak klik. Sekejap, nampak tak? Okay, tak apalah, I go by manual. So you akan nampak pada bahagian ni dia ada campaign name ni, betul? So dekat campaign name ni apa you buat? You letak kat situ nama dia Reach. Lepas tu nama page anda. Sebagai contoh OMG. Okay, so you need to identify apa yang you nak buat dekat sini. Contoh kata iklan Reach ni, apa yang saya nak buat adalah saya nak buat seeding. Saya nak buat apa guys? Saya nak buat seeding. Lepas tu ini adalah untuk saya punya OMG. And then saya masukkan tarikh. Tarikh hari ni adalah berapa? 06 03 24, betul? So apa you buat? You select all, kemudian you copy. You buat apa? Select dan copy. Pandai, bukan untuk anda. Okay, so apa you buat next step adalah pada bahagian special category dan sebagainya ni semua you boleh abaikan. A/B test pun you boleh abaikan. Advantage, campaign budget you just on kan. Pada bahagian punya folder yang pertama ni, kita cuma adjust yang paling bawah ni, which is budget. Yeah. So you akan nampak kat sini by default dia cakap daily budget, keep it as that way. Budget RM15, just maintain. Lepas tu you akan lihat pada bahagian bawah dia ada tulis kat situ increase your budget during specific time period. So this one you boleh klik, tetapi pada bahagian bawah you akan nampak dia ada keluarkan tempoh dan juga time frame tersebut, betul? Betul? Betul tak? Okay, so pada bahagian ni apa yang I nak you all buat, please go for remove this period. Kita tak perlukan dia. Sebab apa? Every time period mesti problem. Apa? Aduh. Dah cukup. Jangan lebih. Jangan lebih Okay, dengar ni. So now, dah faham ke apa yang kita perlu buat untuk the first page? Belum sampai kami ni. Ketinggalan, tertinggal. Saya dapat masuk sudah di mana? Okay, kita dah hantar dah. Okay, done. Lepas tu nanti you akan lihat pada bahagian bawah sebelah kanan dia akan ada button next. Ada nampak tak button next? Okay, everyone. Nampak tak? Klik pada button next. Klik pada button apa? Next. Sebut ramai-ramai, klik pada button Next. Di mana? Kejap. Kejap coach. Nanti kami tertinggal kereta api. Kereta api. Saya dah slow habis ni. Betul tak? Coach rasa. Apa dia? Coach rasa coach slow tapi kami lagi slow. Ini mana sudah ni? Advantage campaign ni dah betul RM15. Lepas tu ni apa? Klik dekat kotak tu.
Lepas tu scroll bawah, remove this time period. Lepas tu next. Ya ampun. Back. Tangan. Oh, tangan. Orang pergi folder sini, dia pergi folder bawah. Kenapa? Aduh. Pergi dekat sini. Apa nama ni? Retest advantage page. Kan dah cakap on kan? Lepas tu pergi dekat bahagian bawah. Budget scheduling. Asal you punya mouse ni dia macam nak ajak gaduh ni? Ni ha. Okay, lepas tu asal dia macam naik atas balik eh? Tak adalah, dia ikut tuan dia. Tuan dia pening, mouse pun pening. Dapat tak? Oh, next. Dah, next. Okay guys, dapat dah? Yuhu. Okay, kalau you perasan, now listen carefully. Tengok ni. Dia ada 3, 1, 2 dan 3, betul? Betul. So now, daripada sini you dah pergi kat sini, betul? Betul. Betul tak? Betul. Bila you buat ads, you need to focus. You sekarang dekat stages yang mana? Okay? So, you jangan risau, jangan terlampau panik. Sebenarnya benda ni kacang je. You cuma settlekan dia folder by folder, step by step. That's it. Betul? Serious. Yeah? You jangan anggap dia ni macam technical dan terlampau power lah. It's nothing, serious. Bila you rasa macam terlampau susah, technical, you set your mind tu macam benda ni complicated. Nampak tak? Okay. Benda ni, you just need to understand dia punya process. That's it. Kalau you understand dia punya process, you understand dia punya flow, after this one, that one, after that one to this one, kacang bro. You kalau pandai buat Facebook ads, you nak buat income dia tepi senang gila tau. Kalau kawan-kawan you tahu you pandai buat, you boleh charge orang sekali setting 1,000, 2,000. Betul, people willing to pay. Benda ni buat duit. Apa dia? Dia pergi mana? Pergi sini. Jauh sangat ni, ya ampun. Dua depan, dia ambil kursi sekarang. Dah awak suruh tekan lain, dia tekan lain. Dah. Okay, yang lain tak ada masalah kan? Okay guys. Yuhu. Okay, now kita dah masuk pada bahagian folder asset, betul tak? Pada folder apa? So folder asset ni apa you buat? You just renamekan dia, make sure dia sama. Nama dia kena sama. The reason behind kenapa you kena make sure all the folder nama dia sama is because kalau apa-apa berlaku pada mana-mana folder, you tahu dia ni pada group yang mana. Now you understand? Kalau you tak namakan dia group yang sama, whenever you punya iklan nanti ada apa-apa error ataupun bug ataupun apa-apa ni kena fix, you akan confused. You tak tahu dia ni daripada group yang mana. Faham tak? So this one lebih kepada filing lah. Nampak ke? Jelas eh? Okay, so next apa yang kita nak buat is you akan lihat pada bahagian sini dia ada awareness. Lepas tu kalau you klik dekat situ dia akan keluarkan lagi multiple option. So multiple option yang kita masukkan kat sini adalah dia cakap maximize reach of ads. Dia cakap we'll try to show your ads to as many people as possible. Okay, the reason behind kenapa you kena buat iklan jenis reach dan juga seeding is because the more people nampak you punya brand, the more people akan lebih kenal you punya brand. It's about siapa yang nampak lebih. It's about siapa yang sentiasa visible. You need to put you punya brand visible as much as possible. Itu explain kenapa Grab spend berjuta-juta duit dia untuk buat billboard sana sini. Nampak tak? Bila you punya market nampak you more daripada you punya competitor, they will remember you more daripada orang lain. Setuju tak? Setuju. Okay, so itu memang basic principle dalam marketing dan juga advertising.
Okay, so you akan nampak dia ada maximize numbers of impression. If let's say you suka orang comment you suka orang like you boleh dah pilih yang this one. Tapi for me, this one is it's not practical. Yeah. Yang this one maximize add, recall, leave. Recall ni bermaksudnya apa? Recall ni bermaksud ads tu nampak kepada orang yang sama berulang dan berulang dan berulang dan berulang kali. Meaning is dia recallkan balik prospek tu. Jelas ke? So dia ada fungsi, dia ada kelebihan, tetapi for me, yes, sometimes you boleh buat campaign yang specifically untuk recall. Yes. Yeah. Tapi kadang-kadang Facebook ni pun boleh tahan vangangnya. Ya, orang tu dah hide you punya iklan, dah tak nak pun you tengok you punya iklan, dia masih lagi tunjuk pada orang yang sama. Tak kevangang dia. Betul tak? Siapa kat sini pernah nampak iklan yang dia tak minat? Dia hide iklan tu. Ya. Tapi nampak lagi. Ya, betul. Itulah vangangnya dia. Vangang. Yes. Report pun sama juga. Exactly. Yeah. So itulah yang saya masukkan, you tak boleh nak percaya sangat Facebook ni. Ataupun technical ni. Okay. So next, you akan lihat dia ada dynamic creative, boleh abaikan budget and schedule ni. This one purposely if let's say you ada tempoh ataupun budget yang tertentu untuk run iklan. Contoh you nak run dalam tempoh seminggu, 2 minggu atau sebulan saja. So you letak budget, you boleh tetapkan tarikh. Bila sampai tarikh dia akan pause ataupun dia akan stop ataupun dia completed. Ya. Okay. Untuk orang yang baru, saya sarankan untuk anda letak tempoh tamat. Kerana takut anda terbabas sekiranya you gunakan direct banking, which is deduct from you punya account. Kerana you dah berikan you punya card information kepada Facebook. Ya. If you aware yang you dalam proses menjalankan iklan, then you doesn't have to. Faham ke? Tapi dia ada pro, dia ada cons. Dia punya pro adalah duit you selamat. Dan you takkan salahkan saya. Sebab duit you tak hilang. Tapi kalau duit you hilang, tiba-tiba you call, you WhatsApp saya, "Coach, duit kena tolak RM3,000." Sorry dik, abang tak boleh tolong. Sebab apa? You yang lupa. Betul lah. You yang run ads, you lupa, dia salahkan I. Macam mana? Kan? I nak buat macam mana? Cik. Okey. Okay tak? Okay. Kena buat pusing. Situ. Dah ya? Okay, so nanti you akan nampak this one. Kalau you nak end, you boleh klik pada button. And then nanti you akan lihat, dia akan keluarkan kalender. Betul? So dekat kalender ni nanti, you boleh lihat bila time frame yang you nak. Kalau you nak seminggu, set seminggu lah. Kalau you nak lebih, more lah. Jelas ke? As simple as that. That's it, nothing. So contoh kata you nak set, for let's say I nak buat dalam masa seminggu. So kita supposedly akan end kita punya campaign pada on 13 lah. Dia akan start the next following day. Hari ni you on dia punya iklan, dia akan run 24 hours. So now you dah set you punya budget, betul? Okay, nampak tak dia cakap kat situ apa? Reset your start day today. Nampak tak? So that's the meaning. Sometimes kadang-kadang Facebook ni, dia punya proses untuk review tu kadang-kadang mengambil masa. Mengambil apa? Masa. Some cepat, ada kadang-kadang lambat. Kemungkinan paling lambat pun 24 jam untuk proses review. Faham jadi I tak ada nak promise you submit today, iklan you approve, dan you boleh terus run dia punya iklan. Tak. Bukan. I tak ada power dalam Facebook. So to be safe, I just boleh cakap the next day lah. Faham Okay ke? Alright. So apa you buat is, you just simply klik pada link biru tu. Nanti dia akan reset. Lepas tu you akan nampak dia ada budget scheduling dan juga asset spend limit. So as for this one, it's no longer practical. Sorry to say. Kenapa? Because you dah ada daily budget punya set, and then you add another more restriction untuk budget. It's like macam you kekang ads tu. You buat apa? You meletakkan restriction dekat dia terlampau banyak. Faham tak? Okay, dia macam ni. Sini pergi ke
Kakak duduk mana? Kudat ke sini berapa jam? 3 jam. Jarak dalam kilometer lebih kurang berapa? Serius lah. Ya. Daerah main ratus. Welcome Yes. to Sabah. Oh ya, yeah. Ya. Welcome to Sabah. Really? Sini tahu 12 Serius. 12 jam kita tahu. 12 jam? driving. Ya. Tahu. My God. Kami kan Lepas tu jalan ke Masih bulan. dalam Sabah. You tahu? tapi kita suruh naik ke bulan, tapi You, enjoy. you nak ke bulan dulu baru ke Sabah. Tak, dia macam ni guys. You tahu 12 jam kalau kat sana I dari Selangor boleh sampai Kelantan tau. Betul. Lihat Yai sudah. Ha? Hati yang Apa Thailand tu? sudah. Oh, Hai Nyai. Nyanyi. Hai Nyai. Okey. Boleh tahan Okey, tak apa. Pusat. Okey, now contoh kata I daripada KK sekarang I mau pergi ke mana tadi? Kudat. So I pergi isi minyak RM5. Berapa jam boleh sampai? Damai. Sian. Ha? 20 kilometer lah. Tak adalah, I rasa itu explanation yang paling simple. Ah. You nak result kau sale jujut tapi you isi minyak RM5. Tambi, what do you expect? Betul tak? Sama juga, ads ni bila you bagi dia budget, dia akan berjalan, dia akan pergi cari prospek. Faham ke? Tapi macam mana dia nak jumpa prospek yang betul, baru dia nak jumpa dia nak Kita set kan. you dah limit kan dia. Nampak tak? You put too much restriction kat dia. Tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. You dah macam, ya Allah. You punya ads tu kalau boleh bercakap, dia cakap. Jadi open. Nampak tak? Terlampau banyak sangat restriction. Aku nak macam ni je, aku tak nak macam ni. Aku nak macam ni je, aku tak nak macam ni. Nampak tak? Faham tak? You punya iklan tu terlampau spesifik, terlampau narrow, terlampau targeted. Nampak tak? Faham tak? You need to go flexible. You kena cakap kat ads tu, kau cari je dulu, kau jalan je dulu. Faham ke? You tahu tak? The fundamental dalam periklanan adalah apa? No. 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 I bagi you rahsia boleh tak? Boleh? Boleh tak? Tak. You need to go by numbers. You need to go for game of numbers. Game of numbers ni meaning is the higher numbers of people yang nampak you punya iklan, the higher chances untuk you dapat sales and conversion. Nampak tak? Bila you limitkan you punya iklan target kepada 1,000 orang, hanya 1,000 orang saja yang nampak you punya iklan, tapi you expect you dapat sales 1 juta. How suppose? Nampak tak? It doesn't work. Betul tak? And if they say yang 1,000 orang yang nampak ni pun are not the people yang willing to pay dan can afford to pay, macam mana you nak dapat customer, macam mana you nak dapat jualan, betul tak? So you need to go bigger and broader. You need huge numbers of audience. Sebab tu saya cakap keep it broad. Faham ke? So dekat sini you akan nampak dia ada this one you boleh abaikan. Lepas tu pada bahagian ni you akan nampak dia ada audience control. So untuk audience control ni, benda ni adalah subjektif. Kenapa saya cakap subjektif? Because mana saya punya mic? Hilang dah. Kenapa saya kenapa saya cakap dia adalah subjektif? Because benda ni applies kepada mereka yang ada physical business. Physical business meaning is you ada kedai makan, you ada workshop, you ada salon, you ada spa. Yang memerlukan orang untuk datang ke kedai you, ke premise you. That one is okay, practical for you to use. This one. If you punya produk tu secara online, virtual ataupun digital, and you punya produk tu boleh di-post ke seluruh Malaysia, you tak perlu pun limitkan you punya location. Nampak tak? Faham ke? Because location dan juga demographic for location is no longer practical. Sebab apa? Beberapa ramai kat sini yang berpindah randah sana sini, tapi dekat account dia masih lagi dekat tempat duduk yang lama, alamat yang lama, kawasan yang lama. Berapa ramai? Ada tak? Ada kan? You don't really update you punya profile info, betul? Betul? Ya. So dekat sini contoh kata you nak area mana? Okay, kedai dekat area apa? Tuaran. Target Tuaran je lah. Faham ke? Because you nak market sekeliling tu.
Tapi don't be surprised, cost iklan you memang akan tinggi because you targeted. Ya, yeah? Faham ke? Berapa ramai kat sini adalah owner spa, saloon, okay, spa. So you need to target you punya area. So untuk orang yang ada physical business saja yang perlu target area. So one thing kan yang saya perasan yang mesti ni kan kita unisex kan lagi perempuan, saya target perempuan saja sebab yang seorang gitu kan. Okay, tapi yang nampak jantan. Jantan semua call lepas tu Jantan pun call. dan sudah saya clear macam suara sabak ataupun Lepas tu gender, gender woman sajalah. woman saja. Iya, tetapi yang call Jantan jantan dan luar daripada Sabah. dan luar jantan. Okey. Macam mana tu? Silapan dulu ataupun Okey. Dengar ni, let me explain kenapa benda ni berlaku. Somehow kadang-kadang memang betul si jantan tu memang dia adalah jantan. Tapi kenapa dia nampak you punya iklan? Because masa dia set dia punya account tu, dia by default letak custom ataupun not to tell. Ada tak? Saya begitulah. Siapa ada buat? Siapa ada buat not to tell? Yes. So bila you go for not to tell ataupun custom, Facebook, bukan Facebook lah, semua platform pun dia macam ni lah guys. Dengar ni baik-baik. Algoritma ni adalah benda yang buta. Dia benda yang apa? Buta. Dia tak boleh identify between salah dengan betul, between genuine dengan fake. Sebab tu Google dia ada check yang jenis macam kena masukkan puzzle, kena buat ni tu semua. Faham tak? Itu kelemahan algoritma. Faham So bila you choose go for as a apa? As a not to say ataupun custom, dia tak tahu you lelaki ke perempuan. okay. Jadi bukan kesilapan yang pengiklan lah, tapi yang menampak iklan tu. Yes. Nampak tak? The audience itself tu yang silap. Jadi dah faham dah kenapa jantan tu PM. Dah faham dah kenapa jantan semua PM. Okay, jelas sudah? Okay, now kita tak nak buang masa kat situ. Tolong tengok dekat screen sekarang. Katakanlah you adalah physical punya business, go pada bahagian sebelah kanan dia ada button edit. Ada nampak? And then you akan nampak pada bahagian seterusnya kat berikut tu dia ada include. Betul tak? So dekat include ni sebelah sana dia ada search location. You boleh masukkan location yang you nak. Contoh you nak area mana? KK, Sabahan, you just masukkan saja. Tapi seandainya ada kawasan yang you tak nak, yang you apa? Tak nak. Macam ni nak buat, you akan lihat pada bahagian sebelah include tu, you klik je kat situ, dia akan ada add exclusion. Nampak tak? Nampak tak? So you boleh go for add exclusion. Nanti you boleh masukkan kat situ. Sebagai contoh daerah apa? Tawau lah. Nampak tak? So kita buang Tawau. Ada orang Tawau ke kat sini? Tak ada, nasib baik. Kalau tak, keluar je pada bilik kena pukul. Lepas tu you akan lihat pada bahagian sebelah kanan tu, dia ada radius je. Nampak tak dia radius dia tu? Sebanyak berapa kilo? 40. So 40 kilo ni kalau you klik dekat situ, dia boleh increase, dia boleh decrease. Nampak tak? Nampak tak? Dia ada apa? Increase, decrease. Kalau you nak lagi besar, increase lah. Kalau you nak kurangkan orang untuk lihat, you memang nak that particular area saja, dan you reduce saja. Jelas ke? So now you boleh go lah. Okay, 80 km. Dia besar lah. Dia sampai dah masuk apa tu? Dia dah sampai masuk mana tu? Besar weh. Masuk menukan Indonesia. Dah masuk dah tu. Dah terbabas dah tu kan. Okay. Tak ada, ini contoh. Okay, ini apa? Contoh. Toncoh. Okay. So next, apa yang kita nak buat? Pada bahagian bawah, you akan nampak dia ada minimum age. Age ni, okay lah.
18 tu okey je. By default you jangan letakkan spesifik umur yang terlampau tinggi dan terlampau rendah. Lagi ramai orang nampak will be much better. Faham? Lagi ramai orang nampak, iklan you sebenarnya akan lebih murah. Dengar cakap kan? Murah lah. Memang betul. Kalau you spesifikkan iklan tu memang mahal because dia detect you nak dapatkan high quality people. Yeah? But it doesn't work that way. So nanti you akan nampak pada bahagian ni dia ada audience punya ni. So for let's say kalau you nak lebih targeting, macam mana you nak gunakan features targeting kat dalam Facebook Ads Manager, you boleh klik pada bahagian switch to original audience option. Dan nanti dia akan keluarkan use original. Nanti dia akan keluarkan yang lama punya setting. Yang lama punya setting ni meaning is you boleh masuk exclude people dengan juga diorang punya demography also languages. Nampak tak dia keluar yang ni. You boleh klik pada detail targeting, klik there, nanti you akan nampak demographic, diorang punya browse, diorang punya interest, diorang punya behavior. Tapi I cakap, I'll be honest dengan you guys. Bolehkah? I jujur dengan you. This one no longer practical. Sebab Facebook sendiri pun dah nak buang dah benda tu. Sebab dia pun aware dengan dia punya flaws. Dia punya apa? Chicken floss. Yes. Lama dah tak makan chicken floss. Okay. Alright. So next apa yang kita nak buat is this one you boleh buat. Kalau you nak buat, kalau you tak nak buat pun tak apa. Okay, now kita fokus pada bahagian placement. Ada tak bahagian placement? Ada tak? Ada. So kalau contoh you punya Facebook dengan Instagram, dia dah integrate. Dia dah apa? Integrate. Meaning you punya FB dengan IG dah combine. You boleh go for all placement. So tengok dekat sini, you akan lihat dia akan ada, you boleh klik pada button edit tu, nampak tak? Sebelah kanan tu. Button edit ni hanya akan keluar bila you hover you punya mouse dekat situ. Kalau you tak klik, you tak hover you punya mouse, dia memang tak jumpa lah. Tak ada. Tak ada placement. Berapa ramai tak ada placement? Tapi dia ada tu edit. Itu sudah ada dua sudah. Advantage yang dengan manual. Kamu punya belum switch tu. Oh. You tak switch lagi Swiss mana? Atas tu. Use, okay tak apalah, I pakai yang lama punya. Okay, you punya sama macam ni ke? Tak ada sudah. Tak, tadi tu saya pakai yang lama punya version. Now saya dah come back kepada yang new version. You lama ke yang baru? Betul lah. Tapi tidak itu tak sama dengan Dia memang macam tu. ni advance lah. Okay, dengar ni guys. Okay, now kita fokus pada bahagian placement. Ada nampak placement kan? So you boleh klik pada more. Okay, nanti akan nampak kat sini dia ada banyak lah benda. Facebook, IG, dah ada blog list ke apa-apa ni semua. But this one is no longer practical. Jadi you boleh abaikan saja. It doesn't have to buat benda-benda ni sangat. Okay, so next apa yang you akan nampak, kita dah ada pada bahagian yang terakhir. You boleh klik pada button next tu. Nampak kan? So you just simply klik pada button next. Now you dah sampai folder yang ke 3, which is yang terakhir, betul? Okay, so apa yang kita nak buat kat sini adalah you akan lihat dia akan keluarkan identity, betul tak? Okay, dia keluarkan apa? Identity. So dekat identity ni you kena tukar you punya, you kena make sure ini adalah orang kata apa? Page yang betul. Dia adalah apa guys? Page yang betul. So for you to make sure dia adalah page yang betul, okay, dekat sini nanti dia akan keluarkan Facebook identity. You boleh pilih lah, is it this one adalah page yang betul ataupun tidak. Faham ke? And then you make sure dekat pada bahagian bawah ni Instagram, dia ada Instagram yang betul. Kemudian nanti di bahagian yang seterusnya you akan nampak dia ada ad setup. Betul tak? Betul tak? Okay, ingat tak tadi yang saya cakap pasal existing post dengan juga dark post ni? Okay, so bila okay, now tolong fokus dekat screen. Dengar dulu explanation I.
under ad setup ni, kalau you klik dekat sini, klik now, you akan nampak dia akan ada multiple option. Dia ada apa? Existing post, betul tak? Ya. Kan? Okay, Creative Hub dan sebagainya. Ataupun dia ada satu lagi tu apa? Create ad. Betul tak? Okay, now listen carefully. Existing post ni yang saya cakap tadi tu, you gunakan posting yang sedia ada kat dalam you punya page, tetapi dia ni memang purposely untuk you buat iklan. You boleh letakkan you punya link tree ke, you punya WhatsApp ke, you punya link website ke, apa-apa dan sebagainya. Memang iklan tu, memang posting tu purposely untuk buat jualan ataupun you nak buat engagement. Faham ke? Okay, and then you masukkan gambar sebanyak gambar, you masukkan video sebanyak video yang you wish you nak masukkan. Faham ke? Jelas tak? Okay, because bila you gunakan existing post, you boleh masukkan as much as possible as you want. Nampak tak? Tapi kalau you go for dark post is only satu gambar atau satu video saja. Macam ni you nak buat, betul? And then somehow this one akan hidden until you publishkan dia. Faham ke? Alright, so now kita nak buat cara yang paling praktikal lah, which is existing post. So you go select apa dia? Existing post. So whenever you go select existing post, apa yang berlaku adalah dia akan keluarkan ads creative, and then pada bahagian tu dia akan ada select post, betul? So you simply klik pada select post, dia akan keluarkan semua post yang ada. Nampak tak? Dan dekat sini you boleh nampak dia ada 3 kind of kategori. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga adalah apa? Partner content. So this one you boleh abaikan. Okay, you just focus pada Facebook. Sebab apa? Nanti dia memang iklan tu akan link dan berjalan juga dekat Instagram secara automatic. Kerana you punya account tu dah link dengan you punya IG. Yeah, the good thing about it is bajet yang satu dia akan tembak dekat 2 platform. Jelas ke? Jelas. Okay, so since you dah decide untuk go for existing post, betul tak? Betul tak? Betul. So now you need to select lah mana post yang you nak jadikan iklan. Ini dah habis senang dah ni. So apa you buat is you select lah post. So contoh kata I nak Niha. Dah select dia kan? Nanti dia akan show ataupun dia akan tunjuk lah dekat mana satu iklan yang you nak. Faham ke? If itu adalah iklan yang betul ataupun post yang betul, you go for continue. You go for apa? Continue. So whenever you go for continue, nampak tak? Dekat pada bahagian sebelah kanan sana, preview dia dah tukar. Dia dah apa? Dia dah apa? Tukar. Pandai. Tepukan untuk anda. Okay, macam mana kita nak tengok kita punya iklan before kita nak proceed to the next step? You akan lihat pada bahagian sebelah kanan tu, dia akan ada you punya button see more. So you boleh klik see more dan you boleh tengok ada tak apa-apa typo ke, misspell ke. Alright, and then baru you move to the next stage. Faham ke? Okay, kalau macam ni kedai makan, betul? You boleh lah letak link Google Map, link Waze, lagi apa? Link WhatsApp untuk booking dan sebagainya, betul tak? Setuju? Okay, so kalau you rasa all the details sudah ada, lengkap, next apa yang you buat is you akan lihat di bahagian sebelah kanan bawah dia ada butang publish. Then you just simply klik pada publish. So once you submit for publish, dia akan proses you punya iklan within 24 hours. Berapa hours? 24 hours. So normally dia akan ambil lah, kalau tak ada apa-apa isu is about 1 ke 2 atau ke 3 jam lah. Tapi kalau diorang sendiri pun tengah ada hiccup, mungkin dia akan ambil 24 jam. If you punya account, if you punya ads tu comply dengan Facebook punya rules and regulation, tak ada against any policy, I think sejam 2 sudah. Ya, betul. Tapi kalau you jual produk-produk merah, memang kena lah. Produk merah ni macam produk-produk yang panas lah, yang tak dibenarkan. Sebagai contoh, suplemen yang tak ada KKM, ubat-ubat yang berbahaya, perkara-perkara yang dilarang. Sebagai contoh, ubat-ubat kuat, macam tu. Itu semua tak boleh.
pinjaman loan semua tak boleh. Boleh tapi leceh gila lah. Serius. Ya, boleh? Jelas ke? Okay, now assume, pretend benda ni adalah you dah buat. Okay, now I nak delete campaign tu. Okay, so now you nak submit boleh submit atau you boleh simply delete je. Macam mana nak delete? Takut? Takut lah tu. Okay. Takut tengok. Bukan takut teruskan Tengok ni. Tengoklah dulu. Okay, you nampak tak kat sebelah kanan tu ada tu? Titik 3 tu. Nampak kan? Klik je kat situ, control delete ataupun delete saja. Dah ke? Dia simpan. Nak simpan? Ya, simpan je dulu. Nanti mau edit next. Kalau nak simpan, Maksudnya masuk dalam draft. Ya, draft. kami ni sebelah sana tu ada button close. Ni, nampak tak? Close saja. Nanti dia simpan situ. Kalau tak mau delete saja. Okey, sebarang soalan? Ada soalan ke sebelum kita move kepada part yang seterusnya? Tak ada. Yes. Apa ada dua, satu headset, satu aids. Yang folder atas buku. Habis lagi. Rasanya tadi dah explain kan? Ya, tapi Satu campaign dia akan ada 3 folder, betul? Dia ada folder campaign, yang itu. folder ad set dan juga folder ad. Betul tak? yang ketiga. Betul itu. Inilah folder dia. Jadi bila you dah submit, semua folder tu dia akan duduk dekat kategori masing-masing. Begitu. Next soalan. Ada tak soalan yang lain? Ada tak? Tak ada ya? So kalau tak ada, kita move to the next one. Boleh? So now apa yang you buat is back to the main page dan klik pada button create. Nanti you akan lihat dekat sini dia akan keluarkan pelbagai campaign, betul? So dekat sini apa yang saya nak anda buat, pilih campaign traffic and then klik pada continue. Nanti dia akan keluarkan you punya ads manager. So siapa yang dia punya display sama macam saya, you kena pilih manual setup. Manual. Kena pilih apa? Manual. So you just go for manual. Dekat sini bawah, klik je kat situ and then klik pada button continue. Alright, now you dah masuk dalam ads manager. Tepukan untuk anda. So at this point, apa yang anda perlu buat is you nak setting you punya campaign for ads sama lebih kurang macam yang tadi. Okay, now listen closely, guys. So apa you buat is new campaign traffic ni, you just select all, you tukar dia kepada nama campaign yang you nak lah. Sebagai contoh, traffic for Raya. Raya, okay. Raya untuk apa? Berbuka lah. Ataupun iftar. Iftar. Lepas tu tarikh hari ni adalah 06/03/24. Betul tak? Lepas tu you copy. Once you dah copy, next you akan nampak dia akan ada folder-folder yang lain ni semua ni. You boleh abaikan. You cuma pergi pada advantage campaign, on kan. Scroll bawah sikit, 60 ni you boleh downsize kepada 30. Okay, ni I nak share sedikit tips, boleh tak? Siapa nak? Whenever you baru nak buat iklan dekat Facebook dan juga Instagram ataupun mana-mana platform, you jangan get too confident. You jangan terlampau confident. Confident tak ada masalah. Over confident yang masalah. Faham ke? So bila you nak buat iklan, you need to test dulu dia punya iklan tu. If iklan tu performs, then baru you akan upscale dia punya budget secara berperingkat. You don't simply bagi dekat dia duit yang dia minta and then you expect dia dapatkan result yang you nak. It doesn't work that way. You boleh bagi dia daily budget sehari 1,000 pun, tapi
Kalau dia tak ada data, dia akan gunakan you punya budget tu sewenang-wenangnya. Dia akan bantai sebantai-bantainya. Dia akan pergi je, pam. Dia like macam go crazy tau. Dia nampak, dia dah jadi macam budak. Bila dapat duit, tak tahu nak buat apa, habis semua benda nak dibelinya. Nampak tak? Faham ke? You need to test dia punya iklan tu dulu. Kalau dia punya performance better, then baru you akan upscale dia punya budget time to time. Jelas? So, now kita nak test dia, betul tak? Since kita nak testkan dia, tadi dia minta RM60, betul? Kita downsize, kita split, kita slash dia kepada half, which is 50%. Yeah? Jelas ke? Okay, next apa you buat is, you boleh scroll pada bahagian bawah. And then dia ada sama jugalah increase your budget during specific time period. Betul? So you just click there. And then you scroll pada bahagian bawah, dia ada remove this period. Betul tak? And you just remove that. So next apa you buat, you klik pada button next. Now dia nak masuk pada folder yang kedua, betul? Betul tak? Betul. So pada bahagian ni apa yang anda perlu lakukan is, pada bahagian folder asset name ni, make sure you renamekan dia dan make sure dia nama dia sama. Yeah. Okay, next pada bahagian conversion, dia ada display pelbagai jenis option, betul tak? Dia ada website, dia ada apps, dia ada messaging app, Instagram profile, calls. So now Facebook dah upgrade orang punya game. Dulu semata-mata boleh WhatsApp saja. Now dia dah go like macam Google, boleh terus direct call. Faham Alright, so is it bagus call? Yes. Kalau orang tu serious, dia akan terus call. Nampak tak? Okay, so antara tiga ni mana satu yang kita akan gunakan? We are going focusing on messaging app. Kalau website bagus, because website dia boleh masuk pixel, is even better. So nak website boleh cari Nafi. Ada cakap kat dia, kalau dengan you all semua ni nanti, jangan bagi package yang murah, Package yang mahal lah. ambil yang mahal terus. Jadi pelan-pelan bayar sih. Tak payah pelan-pelan bayar, kena bayar tu. You, kalau tak ada, you gadai dulu bawah pinggang. Tak, dia macam ni. I bukan nak ambil duit you, tak. Tapi you kena faham, bila you punya website tu boleh masuk banyak plugin yang berbayar. Okay, dia boleh ada extra tools, pixel yang power yang you boleh bayar. Ambil dia punya subscription tu, kemudian plug in, tanam kat dalam you punya website. Dan you punya website tu tanam pula pixel tu dekat Facebook. Nampak tak? So you punya data reader tu lagi accurate. You punya website tu not focusing on design. You kena dengar baik-baik Website yang perform not because warna, tone, position, composition tu semua cantik. No. Website yang perform is website yang dapat engage more traffic. Website is about generating traffic. Website yang cantik means nothing kalau tak dapat generate traffic. Faham ke? In order untuk accomplish benda tu, you kena ada tools yang special. Tools yang special macam saya cakap tadi tu, plugin-plugin yang premium. Plugin ni yang buatkan website punya cost tinggi. Faham tak? Jelas tak? Okay. So, kalau you serius nak buat sales sehari 100,000, 200,000, setakat website harga 10,000 ni, you jangan goyang lah. Betul, serius. Dia mahal bukan because dia charge mahal, because dia kena beli plugin tu daripada developer yang besar. Faham? Plugin tu yang mahal tu, yang boleh track you punya customer tu, dia tahu berapa banyak you punya spending per day. Nampak? Dia tahu you punya pattern shopping macam mana. Dia tahu you ni jenis pattern yang macam mana. Masuk add to cart, you kari ke tak? Kaki add to cart ke apa? Kaki. Nampak tak? Dia ada orang yang jenis pattern dia kalau dia nak beli, dia add to cart, terus proceed payment, terus check out, terus bayar. Dia ada yang macam tu. So Pixel ni kerja dia untuk baca orang-orang yang macam tu. Nampak tak? That explain kenapa, okay, you punya website transaction tu tinggi. Tak. Because dia pergi cari orang-orang yang ada pattern behavior macam tu, yang spending habit dia like macam crazy dia. Dia beli. Faham ke? Faham tak? Faham.
Okay, nanti apa-apa boleh cari Nafi. Okay, Nafi? Ah, 20 sekarang. okay. Tak ada. Tak ada. Itu semua direka. Okay. Yes, so pada bahagian ni you akan nampak dia akan ada di and then performance goals. Ya Allah, sopannya nak siapa ni. Okay, this one okay. Kalau you nak go for other goals boleh. You akan nampak kat situ dia akan keluarkan another option. Maximize numbers of daily unique reach. Tak perlu. Numbers of conversation. Tak perlu. Kecuali kalau you memang kaki suka melayan WhatsApp orang. Yeah. And maximize numbers of impression pun tak perlu. You just go for numbers of link click. Yeah. Alright. So itu nanti I explain lah. Tapi as for now tak perlu lagi lah. Boleh ke? So now apa yang kita nak buat is kita scroll pada bahagian bawah, you akan nampak dia akan ada messaging app. Dia ada Messenger, Instagram dan juga WhatsApp. Betul? By default 3 ni kan? Betul tak? Okay, so you need to go for WhatsApp. You need to go for WhatsApp. Simply dengan klik go to WhatsApp, nanti you boleh untick yang Messenger. Nampak tak? You boleh choose 3-3 atau you boleh choose salah satu. Up to you. Depend. Tapi for me, I personally recommended untuk choose satu saja. Sebab apa? Sebab you nak leads tu duduk kat satu channel. Kalau you buka multiple, nanti you pening. Betul. Betul tak? Messenger sikit, sini sikit, sana sikit. Ya. Lepas tu you terlepas pandang. Miss lah. Betul tak? And then you terlambat reply, dah satu masalah. Especially orang lelaki ya. Orang lelaki ni dia tak boleh multitask kebiasaannya. Kecuali lelaki-lelaki yang rare. Ha. Apa ni? Live. Okay. Oh, okay. Alright, so guys, dengar ke? Faham ya? So next apa yang kita buat, nombor phone, make sure nombor phone yang betul. Lepas tu yang lain-lain budget ni sama macam tadi yang saya cakap. You boleh set dia punya time frame dia tu bila you nak tamatkan. Kemudian you akan lihat kat situ dia ada budget at scheduling ni, tak apa, you boleh abaikan. Location ni applies benda yang sama macam yang kita dah belajar tadi. On placement tak ada apa-apa, you boleh abaikan and klik pada button next. So now you dah masuk folder yang terakhir, betul? So yang ni tak ada apa-apa sangat, you boleh go. Tapi untuk FBIG ni you make sure dia adalah page yang betul dan juga account yang betul. Okay, pada bahagian ad setup same, sama juga explanation dia macam tadi. You boleh go for existing post, you select post yang betul and then you make sure dekat dalam tu semua dah ada benda-benda yang penting dan perlu. Sebagai contoh, link Waze ke, link untuk you punya Google Map ke, ataupun link untuk you punya WhatsApp. Jelas ke maksud saya? You just make sure benda tu dah ada. Faham ya? Okay, kalau you dah check, you dah semak everything is okay, everything is good to go. So apa you buat? You just go for submit. Nampak tak? You go for. So contoh kata tadi yang saya cakap tu kan. Okay, and then you just go for this one. Nanti dia akan keluarkan preview, betul? Dekat pada bahagian preview, you klik pada bahagian see more, you akan nampak nanti dia akan display lah all yang you nak. Make sure macam saya cakap tadi, double check ada misspell ke, typo dan sebagainya. And masukkan you punya link-link. Okay, kalau you nak edit, nak masukkan, you bukan kena buat dekat Ads Manager ya. You kena masuk dekat you punya Facebook, edit post tu dulu. Faham ke? Jelas tak? Jelas. Sebab kita menggunakan kaedah existing post. So you need to edit the existing post tu. Faham tak? Okay, now I nak share lagi satu tip, boleh? What if lepas iklan tu dah approve, dah berjalan, baru you nampak ada spelling error ataupun link yang salah. You tak boleh simply edit dekat post tu. You need to turn off you punya iklan tu dulu. And then baru you boleh pergi dekat post tu dan edit. Otherwise, it doesn't work. Jelas? Turn off dulu, then you need to go edit. Kalau tak, iklan tu tak boleh edit. Faham eh? Okay, ada soalan? Tak ada. How to turn off? How to turn off?
Okay, tengok ni. Kita nak belajar macam nak turn off. Nak tengok kan macam nak turn off? Ya. Okay, so now for let's say kita publish iklan ni. Okay. Contoh Okay, nak turn off sangat susah. Apa you buat, you fokus pada folder. Dia ada 3 folder ni, betul? Dia ada berapa folder? Campaign, asset dan juga ad, betul? Ya. You klik pada folder campaign. You akan nampak kat situ ada button, betul? Off. Itu saja. Tapi kalau you nak off untuk edit, you kena off ketiga-tiga folder. Yang ni, yang saya tunjuk ni, yang off satu folder ni saja, ini kita panggil sebagai pause. Sebagai apa? Pause. So dia ada stop dan dia ada pause. Stop if you rasa campaign tu memang tak boleh pergi dah, you memang nak off kan, you nak shut down dia dah terus. Pause mean for a while. Tapi if you go for stop completely, okay, you don't be surprised kalau sebelum ni iklan tu perform, and then suddenly bila you on balik, dia punya performance dah tak sama macam before. Dia akan lost traction kat situ. Once you off, dia consider like macam done. It's like macam orang kata apa, dia dah lost track dah, dia punya sebelum ni. Nampak tak? Bukan momentum, dia dah lost track dah dia punya pergerakan before. Yeah. So untuk you mengelakkan daripada lost track, you cuma offkan folder campaign saja. Yes. Ada soalan lain? Next. Tak ada. So tahniah, anda telah berjaya mempelajari teknik pengiklanan Facebook dan juga Instagram. Macam tak happy je.